1376 menerima darjah kebesaran, bintang dan pingat kehormat Sabah sempena ulang tahun kelahiran rasmi ke-71 TYT Sabah. Langsung bersama Suaran Syah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Ya, Zahira. Istiadat perbarisan sambutan ulang tahun kelahiran rasmi ke-71 yang di Pertuan Negeri Sabah berjalan lancar di Padang Merdeka Kota Kinabalu pagi tadi. Acara bermula sebaik ketibaan Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dan isteri Toh Puan Nurlida Tan Sri RM Jasni yang disambut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor dan isteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak. Perbarisan dimulakan dengan kawalan kehormat utama Batalion ke-22 Regimen Askar Melayu Diraja Kem Sri Kinabatangan Sandakan diketuai Meja Roshidi Husni bersama 103 anggota lain-lain pangkat. Istiadat diteruskan dengan nyanyian lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku serentak dengan tembakan 17 das meriam sebagai tanda penghormatan. Turut berlangsung penyematan sayap kehormat VET 69 Komander PDRM oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain kepada Tun Johar. Acara lalu lintas kemudiannya dijayakan 82 kontingen melibatkan 2,788 peserta terdiri pelbagai jabatan kerajaan, agensi swasta bersatuan, institut pengajian tinggi serta sekolah menengah dan sekolah rendah. Istiadat diakhiri dengan persembahan khas daripada Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Lebih 10,000 orang menyaksikan upacara perbarisan ini yang turut dihadiri timbalan-timbalan Ketua Menteri, Barisan Kementerian Negeri dan Ketua-Ketua Jabatan. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg mendahului senarai 1,376 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat kehormatan Sabah sempena sambutan ulang tahun kelahiran rasmi ke-71 yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Abang Johari merupakan antara 4 penerima Sri Panglima Darjah Kinabalu SPDK iaitu darjah kebesaran tertinggi Sabah yang membawa gelaran Datuk Seri Panglima. Turut menerima penganugerahan darjah kebesaran SPDK ialah Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Christina Liu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain dan Ahli Perniagaan Datuk Kumar Prabakaran. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Negeri Pito Galim dan Pembantu Menteri Keuangan Negeri Tan Lifat antara 87 orang yang dianugerahkan darjah kebesaran kedua tertinggi negeri iaitu Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang membawa gelaran Datuk. Sementara itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik, Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joakim Gunsalam dan Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah Datuk Kasim Mansur merupakan antara 10 penerima Jaksa Pendamai JP. Terdahulu, Tun Johar dalam perutusannya mahu semua pihak termasuk sektor swasta dan badan bukan kerajaan bekerjasama untuk mencapai pembangunan negeri yang mampan dalam masa sama meningkatkan kualiti dan kesejahteraan hidup rakyat. Dalam perutusannya, Tun Johar mahu semua lapisan masyarakat sentiasa berwaspada dan bersifat proaktif dalam menyampaikan maklumat kepada pihak berkuasa. Ia penting dalam membendung sebarang bentuk kegiatan negatif termasuk jenayah cyber dan penipuan agar tidak memudaratkan keamanan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Dalam pada itu, beliau menegaskan kesihatan sebagai fokus utama kesejahteraan rakyat untuk membina masyarakat aktif dan produktif. Agenda pembangunan negeri yang berpaksikan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ kini berada di landasan tepat dan sudah menampakkan hasil positif. Kerajaan negeri akan terus melaksana Hala 7 negeri dengan penekanan kepada beberapa faktor khususnya pertanian, perindustrian dan pelancongan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor berkata, dalam tempoh 4 tahun pemerintahan, ketiga-tiga sektor telah melonjakkan ekonomi negeri sehingga menarik ramai pelabur sekaligus membuka ribuan peluang pekerjaan. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan menjunjung kasih sempena Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah-Darjah Kebesaran, Bintang-Bintang dan Pingat-Pingat Negeri di Istana Seri Kinabalu.
Berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan pada Julai lalu, Sabah menyumbang 5.5% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK pada tahun 2023. Sabah turut menerima pelaburan 11.34 bilion ringgit dan merupakan ketujuh tertinggi di Malaysia dengan 13.3% diperoleh daripada sektor pembuatan. Kehadiran pelancong ke Sabah juga semakin meningkat iaitu seramai 1.7 juta pelancong setakat Januari hingga Julai tahun ini. Dengan pelancong tempatan lebih 1.05 juta dan antarabangsa seramai 706,383 orang. Ketika ini kerajaan negeri sedang menerokai potensi ekonomi biru iaitu penerokaan khazanah laut sebagai sumber ekonomi baharu dan lain-lain produk industri yang boleh dihasilkan daripadanya. Satu jawatan kuasa khas akan ditubuhkan bagi memantau pelaksanaan projek Lebuhraya Pen Borneo LPB Fasa 1B. Penubuhan jawatan kuasa khas ini akan diperhalusi dan diperincikan dalam mesyuarat bersama Kementerian Kerja Raya Persekutuan dan Negeri. Menteri Kerja Raya Datuk Shah Hilmi Yahya berkata, penubuhan jawatan kuasa ini bagi mengelak berlakunya masalah dalam pelaksanaan projek. Kita akan perhalusi nanti sama ada joint chat by KSU Kementerian Kerja Raya Malaysia dan setiausaha tetap ni, dan occasionally saya akan pantau. Memang kita kalau boleh kita mau buat dalam masa terdekat lah. Datuk Shah Hilmi yang juga timbalan Ketua Menteri bercakap kepada media selepas majlis penyerahan surat setuju terima dan sesi suai kenal 13 kontraktor dilantik bagi projek LPB 1B di Kota Kinabalu. Terdahulu, beliau memberitahu pihaknya masih menunggu hasil siasatan pihak polis mengenai isu sabotaj bekalan air yang disyaki dilakukan pihak tidak bertanggungjawab. Minggu lalu, satu lagi injap di Jalan Sulaman dirosakkan mengakibatkan tekanan air terganggu di kawasan Sepanggar dan University Apartment selama 2 hingga 3 hari. Kerosakan ini disyaki dibuat secara sengaja pihak tidak bertanggungjawab yang ingin membuat penyambungan bekalan air haram. Rencah muzik nasyid etnik Sabah dilihat sebagai wadah dakwah yang boleh dilaksana pelbagai etnik di negeri ini. Ia juga menampilkan keunikan etnik masing-masing menerusi alunan lagu-lagu nasyid dakwah. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, program diadakan sempena sambutan Maulidul Rasul tahun ini juga dapat mendekatkan masyarakat Islam ke arah nilai-nilai kebaikan yang dituntut agama. Dan saya juga berharap agar lebih ramai belia atau generasi muda dapat bersama-sama dalam program seumpama ini dan terlibat dalam pasukan atau kumpulan masing-masing. Ini satu usaha yang sangat baik dari sudut seni, dari sudut sastra, dari sudut bahasa. Kita mempunyai pelbagai etnik yang perlu kita lestarikan untuk memastikan bahasa-bahasa kita atau dialek-dialek kita. Datuk Arifin yang juga Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Islam Sabah ditemui media selepas rencah muzik nasyid etnik Sabah di Kota Kinabalu. Program julung kali diadakan ini menyaksikan kumpulan buluh perindu dari Kundasang dinobatkan sebagai juara sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000. Neb juara dan tempat ketiga milik kumpulan B1 Team dari Tambunan dan kumpulan Tompinai dari Membakut. Masing-masing menerima hadiah wang tunai RM4,000 dan RM3,000. 4 lagi menerima sagu hati RM500 setiap kumpulan. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Zahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Suaran.